terus je lah, saya berhenti. Dia berhenti pukul 11 sebab dia ada kursus umrah kejap ni. Kau apa? So tujuh sembilan Nurul Nafis 79. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'alif kada sallallahu alaihi wasallam khatimatun fi bayani maratibit tajalli zat. Bermula dengan satu khatimah, penutup kesudahan dalam membahaskan tajalli zat. Ya, tajalli ni besar kan ni. Segi amat ini punya urid apa? Subuh. Urid maknanya sahur. Malam Ahad. Ada baca tadi kan? Baca. Dia ada wirid-wirid, setengah daripada dia tu wirid. Subhanallahil azim la yasbutu litajalli azamatihi syai'un. Litajalli, segala puji bagi Subhanallahil azim, maha suci Allah Ta'ala yang maha agung. La yasbutu, tidak sabit, takkan ada, tu maksudnya. Litajalli, ya, la yasbutu litajalli azamatih. Bila berlaku tajalli kebesaran Tuhan ni, pum Tuhan buka dia, la yasbutu syai'un, satu pun tak ada, habis, tu maksudnya, fana. Maknanya bila berlaku tajalli je, lenyap habis Tuhan. Dalam kalbi insan, sirruh dia lenyap habis, dia dengan Tuhan. Itu punya lazat dia macam itu, dia panggil fana. Baru dia nak berjalan ke Tuhan. Al-sayru fillahi la yakun illa ba'dal fana. Berjalan ke Tuhan tak akan berlaku melainkan selepas dia fana, lenyap. Maka lenyap tu berlaku bila dia tajalli. Tuhan buka dia. Dan bila Tuhan buka, bila aku tasfiyah, bila kita cukupkan syarat membersihkan batin kita cukup, Tuhan buka. Dan bila buka dia, Han jaga ni. Tengok dia punya buka tajalli zat. Ada tajalli sifat dan sebagainya. Pada menyatakan segala martabat tajalli zat, mana pembukaan bagi kalbi insan, jadi pembukaan tajalli zat dia. Ketahui ilmu hai salik, mana orang yang berjalan kepada Allah, bahawasanya tajalli zat itu atas 7 martabat. Dia ada 7 martabat. Kemudian kemudian daripada tanazzulnya, daripada hadrat asy-syarif, iaitu ibarat daripada zat semata-mata. Ini dipanggil martabat 7 tuan, mana 7 cara pemandangan arif, ya, 7 cara stesen dia memandang makrifat dia ke Tuhan tu. Ya, dalam keadaan dia ditajalli, dipandang ada banyak bentuk, dia ada 7 peringkat. Iaitu daripada semata-mata zat, mana dia tidak tengok pada sifat dan sebagainya. Daripada tiada iktibar sifat dan asma', mana difokuskan terus kepada zat yang maha suci daripada segala kekurangan. Dia itulah dibangsakan orang dengan putus dari isyarat. Ya, putus daripada isyarat. Tak ada isyarat apalah. Sebab dia akan kalla. Ya, dia akan kelu lidah. Man arafallah kalla lisan. Bila dibukakan bahagian kelu lidah, tak boleh nak buat isyarat, tak boleh nak buat ibarat lagi dah. Ya, sebab benda ni tak akan dapat diwakil dengan isyarat dan ibarat. Pancaran nur makrifat bila dibuka, dahsyatnya, kenikmatan dia luar biasa. Kemudian kata Arif Billah Sayyid Abdullah ibnu Ibrahim Ghani qaddasallahu sirrahu, qaddasallahu ya sirrahu, telah menyucikan Allah Ta'ala akan sir dia. Itu doa bagi awliya-awliya, dia panggil qaddasallahu sirrah atau quddisa sirru. Kalau dalam kitab-kitab dia doa begitu je, qaddasallahu sirrah, mana tu bukan calang-calang, tu wali-wali besar. Ya, doa pada wali besar dia guna qaddasallahu sirru radhiyallahu anhu. Kalau wali biasa tu doa rahimallahu ta'ala, tu doa biasalah, ya. Dia kata bermula wujudullah itu, kewujudan Allah Ta'ala tidak dapat akan kunhinya. Itu yang pertama. Kunhi mana hakikat, tidak dibuka hakikat zat hatta Nabi yang mursal sekalipun. Itu rahsia besar, ya. Dalam hadis Nabi kata tafakkaru fi halqillah wa la tafakkaru fi zati. Berfikir kamu dengan makhluk supaya kita dapat dalil.
mengenal dia. Jangan masuk fikir tentang kunhi hakikat zat tu tak dibenar. Kalau dia masuk, dia dapat dua jawapan dia. Pertama tak dapat, kedua sesat. Akhirnya dia mengaku Tuhan. Jadi malat semana, asal nak gimau. Ya, dia mengaku Tuhan macam-macam. Dia dah karut. Bila Tuhan, sebab kita makrifat sekadar yang diizin. Diizin sekadar tu lah. Ya, jangan pergi lebih daripada tu. Kalau lebih daripada tu, kunhi zat yang ambil tahu, babas dia. Tak dibenar, tak dibuka. Sebab itu menunjukkan keagungan Tuhan yang maha dahsyat. Tidak layak makhluk mengenal hakikat kunhi zat yang maha dahsyat. Cuma dibuka sekadar yang diizin. Tidak dapat kunhinya pada akal dan hisi pada luar. Yang ini segala panca indera. Apa hisi? Benda luar ni. Panca indera, melihat, ya, penjabat, perasa, pencium, ya, itu nama deria-deria kita dipanggil hawas. Itu dipanggil hisi. Yakni yang 5. Mata, mulut, telinga, tangan semua, ya, anggota 5. Kerana bahawasanya tiada baginya had, ya, dan hingga Allah tidak ada sempadan macam kita. Sebab mata kita ada sempadan, tak apa jauh tak nampak. Maka barang siapa menghendaki mendapatkan akan dia dengan jalan ini, yang dengan jalan akal, ya, hisi ini, nasai berusaha ia dalam jalan yang mustahil. Mana takkanlah dapat. Tetapi tiada dapat setengah jua, bahkan sikit tidak dapat daripada yang demikian itu, melainkan dengan jalan kasyfin di sana intaha. Melainkan jalan kasyaf lain. Ya, Tuhan buka dengan apa? Pendapatan idrak qalbi. Adapun idrak akli tak sampai. Sebab tu usuluddin, ilmu kita setakat membina akidah. Dan ilmu tasawuf, ilmu makrifat yang khasah ni dibuka laju. Pembukaan lebih tinggi. Guna bermula pertama-tama daripada segala martabat tanazul zat. Tanazul mana apa? Turun. Yang dibangsakan pada zat itulah martabat ahadiyah namanya. Martabat ahadiyah. Maka zahir padanya segala sifat dan asma'. Tetapi binasa keduanya itu dalam zat. Dan iaitulah martabat dipanggil kunhi zat. Kunhu zat Allah Subhanahu taala, dan tiada di atas martabat ini martabat yang lebih tinggi. Tetapi adalah sekalian martabat tersebut itu di bawah martabat, ya, iaitulah kunhi zat. Setengah tauhid zat, dengan ulama kata Rasulullah saja dapat, lain dapat. Tapi setengah kata dapat, tapi tak sama macam mana dapat oleh baginda Rasulullah yang lebih hebat. Dan memandang akan ahadiyah, tenggelam sifat. Maksudnya bukan dia nafi sifat, keperasanan dia fokus pada satu, iaitulah ahadiyatul zat. Dan yang kedua, yang ini kita ceritakan namanya pengalaman, perasaan, rasa para awliya dulu dalam makam tu, sentiasa ahadiyah dia dengan Tuhan. Yang kedua daripada segala martabat tanazul zat, iaitulah martabat wahdah namanya. Ahadiyah, wahdah. Ini semua didapat dengan apa? Zauqi. Bagi kita nak olah, ya, sampai hakikat tak boleh sampai. Sebab benda ni benda yang dapat dengan rasa. Sebab benda rasa dia tidak boleh wakil dengan tulisan, dan dia tidak boleh diwakil dengan apa? Ibarat. Nak tulis, nak cerita tak boleh. Sebab tu al-alim mu'allama, wali besar di Mekah, Sayyid Syekh Syafi'i, ketika dia baca kitab Durun Nafis ni, dia kata apa? Aku urai kitab ni macam ni je lah, dia kata. Macam ni, maksud dia sekadar ni je lah. Kau nak dapat betul-betul hakikat ni, kau kena berjalan, ya, jalan tarekat sufiah, kau riyadhah mujahadah, terbuka ijab, kau duduk berasa. Sebab benda rasa mesti dapat dengan rasa. Ya, kita dapat rasa sedapnya satu makanan. Kenapa? Makan kan. Tertulis tesis 1000 muka surat pun tak berjejak. Ya, dia tulis tesis Musangking. Wah, 1000 muka surat. Dia tak pernah tengok umur dia tu. Atau dia tengok dia tak pernah makan. Berjejak tak? Tak berjejak kan. Cuma dia boleh cerita je lah. Nak berjejak pergi ambil buah tu telan. Ni dia hakikat dia. Itu maksud dia. Ya. Jadi maksud dia apa? Ilmu rasa zauq dia kena dengan rasa. Maka cuma nak tahu cara nak dapat rasa apa? Kena sila buang rasa dengan makhluk. Hati kita jangan ada dengan rasa dengan makhluk. Seronok makhluk, hebat makhluk besar, buang. Tak ada. Tak ada yang melainkan wujud dia pun kita buang. Sehingga yang la mawujud bihaqqin illahu. Tidak ada mawujud sebenarnya melainkan dia. Ketika itu betul lagi.
Ya, kita dah buang segala yang lain baru dia bagi. Ya, dia kata farriq qalbak min kosongkan qalbi kamu lain daripada makhluk. Bau yamla'u bil ma'arif wal asrar. Tuan penuhkan makrifat dan sir. Ya, itu cara jalan hakikat. Lagi kita penuh dengan makhluk, menghadap makhluk. Bau dan lepas tu di antara setengah sikit daripada cara jalan makrifat apa dia? Dalam hati orang tu mesti ada satu sifat apa dia? Dia suka dia tidak terkenal. Dia tak nak dia dikenal. Ada seorang sahabat saya dia tak suka orang kenal dia. Ya. Sampai anak murid dia ada buat suluk lah. Sampai anak murid dia tu ada orang minta gambar pun tak bagi-bagi. Lebih daripada perempuan. Dia kata gambar tunggu tak bagi. Gambar dia pun tak bagi. Kita punya gambar pokok kelapa pun ada gambar itu. Kan, bila ceramah tu pokok kelapa ada, celah jamban pun ada gambar itu. Dia gambar dia pun dia tak nak orang kenal. Masya-Allah, hebat kan. Ada orang sahabat saya dia buat suluk ke. Sampai anak nak minta gambar dia pun dia tak pernah lama tak jumpa dia. Entah siapa dia. Buat kita tulis Arab sikit. Dah baru dia kenal. Minta gambar dia tak bagi gambar kan. Wah, kita nak gambar. Ramai hantar macam gambar sengih gitu, macam beruk pun ada macam. Kan? Nanti nak rupa. Ya, sebab dia tak nak, sebab kalbi dia tak nak hubung dengan makhluk. Ya, dia tak nak hubung. Dia dengan Tuhan, baru Tuhan buka. Dia sibuk dengan makhluk macam-macam, cinta makhluk, kasih makhluk, gila ke makhluk macam-macam. Tak terbuka dan gelap. Ya. Sebab kita farik, kosongkan, baru dia akan buka. Sebab tempat wadah dalam ni besar kan ni. Tempat anwar, putuhan, bukan sebarang. Habis. Dan nak lagi dia, tapi dia nak buang apa dalam ni, luar tak apa. Lepas tu setengah ulama wali besar kata apa, kadang-kadang seorang tu ya kehairanan dengan kewalian seorang. Ya, ada satu cerita, bapa dia wali besar, anak-anak dia, bini-bini dia orang tanya, masya-Allah, siapa? Bapa aku wali gitu. Ya ke bapa aku wali? Bini dia kata, ya ke suami saya wali? Biasa je dia kata. Dia sendiri tak kenal. Bak wali-wali dengan kadang dengan isteri dengan anak dia tutup kan. Depan anak dia buat macam orang biasa. Bini dia, bapak kau ni wali ke? Ya ke wali? Aku tahu dia wali nikah je. Tu seorang wali besar. Anak murid kadang tak tahu. Dia tutup. Ya, dia tutup macam dia buat perangai biasa. Dia kata-kata, iya ke dia ni wali? Ya, sebab wali bukan dia tengok luar, kalbi dalam. Ya, kita berbual dengan dia, dalam dia musyahadah dengan Tuhan. Ya, Syekh Ma'ruf Hakim 40 tahun aku mengajar anak murid. Jasad aku dengan kau, rohani aku dengan dia. Tu wali kan. Sebab kita bahaya. Waktu tunggu saya pesan, kadang wali dia berselisih, dia berlaga lutut dengan kau tak perasan. Kau ingat dia kawan kau. Satu, kemudian mursyid kalau kau nak dapat ilmu daripada dia, kau kena beradab dengan dia. Kau datang sebagai murid, dia akan beri ilmu untuk kau. Tapi kalau kau datang, kau ingin kau buat dia kawan, dia akan layan kau kawan. Kalau kau suami dengan dia, kau layan suami, dia layan kau sebagai isteri. Tarbiyah rohani dia tak bagi kan. Walaupun isteri, kalau isteri nak dapat tarbiyah roh daripada suami, dia kena beradab-adab sufi. Dia jangan perasan dia ni suami aku, tak dapat. Yang kau boleh gurau macam biasa tak dapat. Dia pun layan kau gurau hehehe. Kau dapat hehehe dia je lah. Ya, kau dapat hehehe dia je. Ya, nur makrifat dia kau takkan dapat. Ya, kalau nak tunduk betul-betul. Kau isteri ke, kau siapa ke, tunduk ini guruku, ni murabbiku. Baru dia akan buka. Ya. Kalau kau rasa aku suami dia tapi aku tak nampak pun, dia tutup. Ya, ini yang bahaya sini. Yang bahaya kan. Ya. Sebab tu seorang wali besar dan termasuk Imam Syafi'i, dia kata, ya Allah, engkau tutuplah segala keaiban guruku dan muridku. Kau tutup. Bermakna guru kita, mursyid kita, dia mesti ada kekurangan. Dia bukan wali. Kalau tuan-tuan boleh cari guru mursyid yang tak ada dosa, tunjuk kat saya nak tengok, saya nak snap gambar dia. Yang tak ada dosa dia Nabi dan Rasul. Yang tak ada dosa Nabi dan Rasul dia maksum. Guru wali macam mana pun dia ada, tetap ada kesilapan. Cuma kesilapan dia tak macam biasa. Kesilapan dia kena sab, dia cepat baiki. Dia salah, dia mengaku, dia baiki, dia bertobat. Berbanding orang awam, dia bertobat, dia simpan tobat dia bertahun-tahun, tak tobat, ada lain. Sebab tu minta tutup. Imam Syafi'i sendiri tu, bagaimana Imam Syafi'i kata, ya Allah, kau tutupkanlah segala kekurangan guruku, tunjukkan aku dia punya kelebihan tadi. Dia minta tutup, takut aku jahat adab dengan dia. Sebab kadang berlaku tu, Syekh tu cakap, seorang ulama besar,
Dia berkata kadang-kadang dalam rumah tu isteri dia pun tak mengenali bahawa suami itu waliullah, anak kadang tak kenal bapa dia waliullah. Sebab apa? Dia tengok yang zahir. Kau terhijab dengan zahir dia, tapi kau tak menyelam rohani dia. Ya, rohani ini kau nak selam, kau kena beradab. Kau beradab betul dengan dia, baru dibuka, betulan buka. Kalau kau beradab jadi hak, dia tak buka. Dan ada orang termerang, dia tu guru tu suami saya. Suami kau dapat suami je lah. Kau dapat nama suami je. Makrifat dengan dia kau tak akan dapat kalau kau tak jaga adab. Ya, jangan beradab dengan adab suami je, kena tambah adab mursyid. Ya, dalam hati kita kena betul-betul kenal, baru dia akan buka. Kalau tidak tak terbuka. Dan ya, habislah tu ya. Saya murid tu, guru murid. Kau murid dia kan, kau kawan dia. Banyak dia jadi murid tapi dia buat guru macam kawan dia. Ya, kita dengan guru tuan-tuan dulu. Guru dalu kita bangun kan. Anak guru melintah pun kita hormat. Nyawa asal kan. Ini anak guru kau kata kau tu, tak bau kau, tak dapat. Ya, saya dengan Tok Tugu saya duduk dak Melaka, kalau mengaji Tok Tugu sana Kelantan, kita hormat. Anak guru datang kita hormat tuan-tuan ni. Sebab tu guru kita punya anak bukan calang-calang. Ini kita cari ulat silap punya. Kita tak kerti adab dia panggil. Ya. Kena beradab, kena wajib ilmu adab panjang tuan-tuan. Dia sah adab betul buka. Ya, kalau tidak sah adab dia dapat guru, ada dapat guru di ilmu. Futuhat dia tak dapat. Ya, kita nak dapat guru biar dapat semua. Ya, zahir dan batin guru tu punya kita nak. Kita menyelam di zahir dan batin baru kita dapat. Kalau kita selam tengok luar je, nanti kau dapat luar je. Dan guru pula kadang-kadang tengok luar, kadang ditunjuk tak senonoh, dia buat biasa. Ya, ada setengah guru dia okok depan kau, lagi parah kan. Ya, ada wali besar kan, depan kita dia okok saja. Murid tu pun nak cakap aja, kau terhijab dengan rokok aku, dia tu. Kau tahu murid tu. Dia belum cakap dia tutup. Kau terhijab dengan rokok aku je, dia. Kau tak kenal aku je. Ya, tu nak cerita panjang kan. Sebab adab kena jaga. Kalau nak mendapat jalan rohani, sila berjaga adab rohani. Ya. Kalau nak jaga adab biasa, dapat biasa jalan kan. Habislah tu ya. Dan kedua dipanggil martabat wahdah namanya, iaitu apa? Zahir daripadanya segala sifat dan asma. Apa zahir? Tajalli lah. Tuan tajalikan dalam kalbi dia kepahaman asma wa sifat, dan dengan ijmal, secara ijmal, yakni perhimpunan, iaitulah dipanggil hakikat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dipanggil hakikatul Muhammadiyah. Bila ditajalikan akan segala sifat dan asma, makam tu dipanggil ya. Iaitulah dipanggil hakikat Nabi kita, hakikat Muhammadiyah. Iaitulah asal daripada segala yang maujud dan hayat. Siapa dia asal dia? Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Batu pintu untuk sampai ke tanah ialah Rasulullah SAW. Babullah wa Rasulullah SAW. Siapa yang tak lalu pintu Rasulullah SAW, itu bukan makrifat, itu terlipat. Maka adalah Nabi kita Muhammad SAW, itulah dipanggil huwiyah alam. Ya, huwiyah hakikat alam. Mana kediaan. Maksud dia apa? Dialah. Ya, asal kan. Asal segala-gala dia. Artinya hakikat alam dan asal segala asya, kerana bahawasanya segala asya, segala sesuatu dijadikan daripada nur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Ada setengah mursyid ini, kau nampak nur Rasulullah kat aku, kau dapat betul. Kau tengok aku nur. Ya, siapa yang menjadi nampak gurunya nur, mana dia boleh melintir jalan gurunya. Kalau dia tengok guru dia tengok jasad dia, belum lagi lah. Ya, dia sampai terbuka. Dia tengok guru mursyid itu bukan tengok jasad, dia nampak nur guru dia. Ya, pancaran nur yang akan bersampai pada nur atas sampai kepada Rasulullah SAW. Ya, sebab mursyid semua pilihan atas kan, bukan untuk gulantik sebarang. Izin daripada atas ke atas. Ya, baru dia dipilih. Bukan pilih-pilih macam pilihan raya kan. Masuk calon, bercalon pergi Mangkah. Itu yang biol menjadi kan. Kaki penyamun menjadi wakil rakyat, macam-macam. Kerana bahawasanya segala asya itu dijadikan daripada nur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti sabdanya ya, bagi Sayyidina Jabir radhiyallahu taala, awwalu ma khalaqallahu nuran nabiyyika ya Jabir fa khalaqa fihi al-asya wa anta min tilkal asya. Aduh. Bermula yang dijadikan Allah itu cahaya nabimu, nur Rasulullah SAW.
hai Jabir, maka dijadikan daripadanya nur Nabi itu segala asyak, segala makhluk. Kemudian maka bersabda pula ia, ya Jabir, bermula engkau setengah daripada asyak. Mana engkau tu setengah daripada, engkau setengah aku juga. Hakikat daripada Nabi, nur daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam dijadikan. Jadi maknanya memandang akan nur Nabi bermakna apa? Dia memandang akan makna asma' dan sifat. Sebab semua itu dijadikan daripada sifat. Allah Ta'ala yang mentaksis benda tu lah, iradat dia, ya, dan asma' dia, al-mujid, al-khaliq, semua nama Tuhan, ya. Mana awal yang jatuh pada ilah, pada nur baginda sallallahu alaihi wasallam. Bermula makna dijadikan ini ialah dizahirkan, ya. Dan pada hadis yang lain, ya, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ana minallah wal mu'minuna minni, aku daripada Allah. Mana bukan zat Tuhan dipecah untuk ini, bukan. Mana daripada kejadian, ya, Allah Ta'ala, dan segala mukmin itu daripada aku. Dan lagi sabda Rasulullah SAW, innallaha khalaqar ruhan nabi sallallahu alaihi wasallam min zati wa khalaqal alam bi asrih min nuri Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Barang bahawasanya Allah Ta'ala telah menjadikan ia akan ruh Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, daripada zatnya, mana dijadikan daripada dia, dan menjadi ia akan alam sekalian daripada nur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia tak nak jadi ikut dia lah, ya. Malaikat pun secara umum daripada nur. Ada malaikat yang dijadikan dari yang lain. Dalam hadis, barang siapa bertasbih, kan, tasbih dia tu Allah jadikan malaikat, dan malaikat minta ampun kepada musabbih, orang yang tasbih ini. Kita ambil semayang, air semayang yang jatuh tu jadikan malaikat, dan malaikat itu minta ampun kepada mutawaddi, orang yang ambil wudu. Maknanya ini bentuk juz'i. Adapun kulli secara keseluruhan dia malaikat daripada nur, ya. Allah Ta'ala dia buat apa dia buat, ya. Allah Ta'ala buat apa, fa'alu lima yurid, dia buat apa dia nak jadikan daripada tanah Adam, boleh. Nak jadikan daripada nur, boleh. Nak jadikan daripada air mani, boleh. Nak jadikan ada bapa tak ada bapa, ada mak, ada semua boleh. Hak dia lah tu, ya. Awak nak ceritakan kemuliaan baginda sallam asal daripada nur baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan satu lagi telah datang dalam hadis tersebut daripada Abdul Razzaq radhiyallahu an, dengan sabda daripada Sayyidina Jabir, berdatang sembah Jabir kepada Rasulullah SAW, berdatang menghadap. Kalau kita pakai sembah macam itu, bukan. Dengan katanya, ya Rasulullah, bukan Lullah. Kalau Rasulullah silap. Dia bila ya tu masuk, ya, dia kena baca nasab tu, ya Rasulullah, ya. Dipanggil munada mudhaf, ya. Dia sandar Rasul Allah, dua lapas tu, ya Rasulullah. Bagi selawat sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, jangan ya Rasulullah. Baca dengan nasab, jangan baca dengan rafa', disilap. Dia kata khabari akan hamba daripada mula-mula sesuatu yang dijadikan oleh Ta'ala. Sayyidina Jabir tanya Rasulullah, mula-mula makhluk siapa dia yang Tuhan jadikan? Itu dia. Akan dia dahulu daripada tiap-tiap asyak. Maka sabda Nabi SAW, ya Jabir, innallaha khalaqa qabla asya' nura nabiyyika min nurih. Itu dia. Ya Jabir, bahawasanya Allah Ta'ala telah menjadikan ia daripada dahulu daripada segala makhluk, segala asyak, segala makhluk ni akan nur nabimu, ya. Itulah dijadikan ia daripada zatnya. Tuhan jadikan dengan dia sendiri, tak ada wasitah apa-apa terus. Kita jadikan ada wasitah apa, benih, wasitah air, ya, dan sebagainya. Habis. Maka dipaham daripada demikian itu bahawasanya Nabi kita Muhammad SAW daripada nur zat Allah Ta'ala, dan dari kerana demikian itu maka menama Allah Ta'ala dia dalam Al-Quran dengan nama Nur, seperti firman-Nya, qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin, nur wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Itu sebab Rasulullah sendiri nur, kan. Dalil Isra Mi'raj, Nabi naik Isra pun Jibril berikut sampai pada Sidratul Muntaha. Jibril kata setakat ini aja Muhammad, ya Rasulullah, kalau aku pergi terbakar dulu. Ketika Rasulullah pergi itu seorang ulama besar di Azhar kata itulah dalil bahawa ia adalah nur, kalau tidak boleh masuk nak terbakar. Itulah hakikat Rasulullah SAW yang sangat dahsyat. Dan nak cerita lemah lisan nak mempersifatkan ketinggian, kemuliaan, kehebatan Rasulullah SAW.
ya, zahir dan batin. Kalau kita baca Syama'il tu banyak zahir ni kan, cara pakaian cara gitu pun dah hebat, tak tertinggal dah, apalagi rohani punya Rasulullah lagi lah ya, lemah akal kita. Sehingga ulama kata Rasulullah ni laisa kamisli syai'ai fil khalq, bukan laisa macam Tuhan dah ni, laisa di kalangan makhluk tidak ada satu yang setanding dengan Rasulullah SAW. Betul hebat. Sebab tu tanamkan cinta yang kuat dengan Rasulullah untuk dapat pembukaan makrifat. Bila kuat cinta, kita akan terbuka dengan Rasulullah, dan Rasulullah akan tarik kita ke jalan makrifat. Mana-mana tarekat mesti lalu baginda SAW. Kita terbuka dengan nur Rasulullah, dia belum terbuka lagi kan. Tu. Maka dipahamkan daripada itu. Wallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Allahumma ighfir lana ya Allah sallallahu alaihi wasallam. Fa inna khaira kulli anta. Alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ya Karim.